tentang kenabian, dan yang ketiga tentang perkara gaib atau sam'iyat. Kita pergilah tang mana pun, kalau mengaji buku akidah, contoh tuan-tuan mengaji kitab Risalah Tauhid, ataupun tuan-tuan mengaji kitab Misbahul Munir, walaupun nampak tebal ke, nipih ke, banyak ke, ataupun tuan-tuan mengaji kitab moden, tak kiralah moden macam mana kitab ngaji yang ditulis oleh orang terkini, tetap merakumi tiga benda. Yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua kenabian, dan perkara gaib. Dan kalau kita perhatikan, tiga perkara ini sebenarnya terkandung di dalam rukun iman. Kepercayaan, beriman kepada Allah. Iman tu cayalah. Beriman pada Allah, beriman pada Nabi, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Macam mana nak mantapkan keimanan? Adakah memadai dengan kita sekadar register, aku mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, settle dah, selesai dah? Lagu tu kah? Dah. Dia kena ada satu kaedah macam mana nak memantapkan. Kerana tujuan pengajian Usuluddin, tujuan pengajian ilmu kalam, tujuan pengajian ilmu aqidah, tujuan pengajian ilmu sifat 20 untuk melahirkan satu orang yang apabila dikatakan beriman kepada Allah, imannya jazam. Apabila dikatakan beriman kepada Nabi, imannya jazam. Apabila dikatakan beriman kepada Al-Quran dan juga hari kiamat dan para malaikat serta qada dan qadar, maka imannya jazam. Jazam tu maksud dia apa? Putih. Maknanya tak beralih dah. Titik. Stop. Tak pergi mana dah. Allah Esa, ya, titik. Muhammad tu siapa? Pesuruh Allah, ya, titik. Apa kerja dia? Dibincangkan nanti. Maknanya apabila kita benar-benar mengerti, maka keseluruh rukun iman yang kita duk sebut, yang kita duk lafaz tu, dia jadi jazam. Maka dia memerlukan satu kaedah, dia memerlukan satu ilmu bagaimana nak mendapat jazam tadi. Kalau ilmu fiqh, kita ada kitab-kitab dia. Kalau ilmu tasawuf, kita ada kitab-kitab dia. Ya. Maka orang mengaji ilmu tasawuf, dia akan dapat satu nikmat dipanggil rasa. Orang mengaji ikut fiqh, orang mengaji ikutlah usul fiqh ke apa ke, dia akan dapat satu benda yang membezakan ibadah dan bukan ibadah adalah niat. Mayang kalau niat kerana Allah, ibadah. Mayang kalau nak orang tengok, orang tunjuk, tak di. Dia jadi lelah, bukan lillahi ta'ala. Adapun dalam ilmu usuluddin, ilmu yang kita kata ilmu tauhid tadi, yang kita hendaki daripadanya satu ilmu untuk membentuk jazam tadi, maka ilmu itu dinamakan ilmu aqaid ataupun ilmu aqidah. Maka carilah ilmu tu bagaimana. Ada yang ambil cara macam ni, ada ambil cara macam ni. Hakikat belajar mengenal Allah tu wajib, tapi kaedah tu pilihan. Namun dalam kita masyarakat kita umat Islam di tanah Melayu sejak dulu sampai hari ini, kita beramal berpegang dengan akidah sifat 20. Maka lahirlah buku-buku cerita, maka lahirlah kitab-kitab yang mengajarkan sifat 20. Tuan-tuan, di alam Melayu ni banyak. Kita tak hidup cerita hak daripada Timur Tengah. Kita cerita di alam Melayu ni banyak. Tapi fokusnya sama. Kalau tuan-tuan mengaji kitab ini cerita sifat 20, ngaji kitab ini cerita 20. Maknanya mereka-mereka yang menulis kitab ini sebenarnya mereka-mereka yang dahulunya telah menguasai sifat 20 dan mereka perturunkan kepada kita. Dan hari ini kita amat beruntung cepat dapat mengaji sifat 20. Orang nampak payah, sebenarnya tak payah mana pun, asalkan kita faham
istilah dan pembahagian. Hak nampak payah tu sebab kita digembar-gemburkan dengan payah tu. Apa ni mengaji payah sangat ni? Tak, sebenarnya tak payah pun tuan-tuan. Yang payah tu sebab orang daripada luar bercakap tentang sifat 20 yang dia sendiri tak duduk dalam sifat 20. Kan? Tentu ada yang viral kan. Siap dengan tangan naik macam ni. Harus pada akal, wajib pada akal. Dah sekali keluar haram pada akal. Maitang mana haram pada akal ni? Ada. Dia sebenarnya dia nak menganyi, dia nak hina orang mengaji sifat 20. Muta'allaq hukum akal ni dia ada wajib, mustahil, harus. Dia panggil muta'allaq hukum akal. Kalau hukum akal dia panggil wujubun, istihalah, jawaz. Itu hukum akal. Kalau perkara yang berkaitan dengan hukum akal dipanggil wajib, mustahil, harus. Mana ada haram bagi akal pula? Haram-haram ni kena pada hukum syarak. Dia tak tahu mengaji ni, tapi dia duduk daripada luar, dia duduk atas meja, dia boleh cerita ke orang. Jadi orang pening dengan sebab cara dia. Maka orang nampak payah. Contoh dituduhnya Asy'ariyah ni tidak ada Tuhan. Kerana pengajiannya seolah ada, seolah tak ada. Hak ada tak ada tu bukan zat, hak ada tak ada tu sifat. Nama pun mengaji sifat 20. Kan kita mengaji zat, kita mengaji sifat 20. Sifat ni di sisinya Maturidi dia panggil sifat hal. Nak kata ada pun tidak, nak kata tak ada pun tidak. Sebab dia sifat, dia bukan zat. Di sisinya Asy'ariyah, sifat ni tak ada. Wujudun itu tak ada. Tak ada dalam konteks sifat. Bukan tak ada dalam konteks zat. Apabila sebut Allah, itulah wujudnya, itulah dirinya, maka dinamakan nafsiyah, berkena pada diri. Dipanggil ain maujud di sisinya Asy'ariyah. Pasal apa? Nak menunjuknya ada diri. Tapi dia tak kata zat, dia tak kata sifat tu. Kalau sifat bagi Asy'ariyah dia panggil muhal. Hal, muhal. Nampak tak? Jadi kalau orang tak faham, jadi dia tak faham, dia kata sat ada, sat tak ada, sat ada, sat tak ada. Dia kata Tuhan tak ada. Yang cakap tu orang macam kita juga, orang ada kopiah, orang yang sembahyang, tapi dia menuduh. Maka orang dengar jadi tak faham. Sedangkan tujuannya, kalau kita tengok bagaimana pengajian sifat 20 ni, ulama susun begitu cantik sekali. Nak mudah kita faham, dibahagikan kepada 4. Nafsiyah, ini pun kita kena faham. Nafsiyah ni bukan sifat ada, sifat yang jenis hal. Ada, tapi nak kata tak ada pun tak boleh. Nak kata ada pun tak boleh. Macam bayang-bayang. Perumpamaan sering kita cerita macam bayang-bayang. Bayang-bayang nak kata tak ada kita nampak, tapi nak kata ada, nak bawa balik rumah tak boleh. Itu orang panggil hal. Macam hal keadaan berlari kan ada pun. Hal keadaan tidur bukan ada pun. Tunjuk kena di kaki, tunjuk kena di padang. Itu orang panggil. Sifat salbiyah pula sifat amrun i'tibari. Sifat yang sekadar ada pada zihin, pada akal kita, di luar kan ada pun. Kekal itu hanya sedar dalam kepala otak kita aja. Kan ada pun. Sebab itu sifat tu tak ada. Dia rendah daripada derajat hal. Dia seumpama manis. Ada tak manis? Ada. Contoh perumpamaan, bukan sifat salbiah tu manis, tapi kewujudan sifat salbiah itu seperti kewujudan manis. Ada tak manis? Dia hanya sekadar ada dalam fikiran kita. Dia bukan ada pun. Kalau rasa kena di lidah. Tapi kita tahu dia manis. Hak tahu dia manis itulah orang panggil amrun i'tibari. Begitulah dengan sifat qidam sampai kepada sifat wahdaniyah. Dan yang ketiga dipanggil sifat ma'ani. Sifat jenis ada. Maujudun, sifatun maujudatun, qadimatun, qaimatun bizatillah. Sifat ni ada di Allah. Bukan makna arak, tetapi dengan makna tidak bercerai. Arak tu menumpang. Saya selalu sebut makhluk Tuhan ni ada dua je, jirim dengan arak.
Jenis dia banyak. Makhluk Tuhan ni dua, jirim dengan arat. Jenis banyak. Jirim manusia, pokok, binatang, gunung ganang, planet, asteroid, macam-macam lah kan, atmosfera, ruh, malaikat. Itu orang panggil jirim. Nanti pecah balik jirim kasih, jirim latih, itu cerita lain lah. Hak kecil jirim juga, tapi orang panggil jauhar. Adapun yang kedua dipanggil arat, benda yang menumpang pada jirim. Tak kira lah manis ke, cantik ke, tawak ke, sakit ke, pahit ke, tak kira, jenis dia banyak. Tapi nak cerita itu arat. Jadi sifat Allah bukan arat, tapi ada di zat, dengan makna tidak bercerai dengan zat Allah Ta'ala. Kalau kita mengaji sifat maknawiyah, kalau ikut Tok Guru Haji Saleh, seolah-olah itulah sifat yang mengikat. Ibarat kata, bukan sebenar, ibarat kata, seolah-olah itulah sifat yang mengikat di antara zat dengan ma'ani. Seumpama kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yakni sifat maknawiyah. Tetapi sifat maknawiyah bukan ada pun, dia adalah hal, sekadar nak menceritakan hal keadaan Allah itu berperkuasa dan sebagainya lah, tuan-tuan lah. Jadi tujuan ulama ni, dia susun tu cantik lah. Pasal apa? Dengan faham ini dan kita boleh beramal ini, maka kita ada kekuatan yang luar biasa. Sembahyang kita, sembahyang yang luar biasa. Bahkan kalau kita berpolitik, politik kita politik yang luar biasa. Tak ada kencing-kencing ni. Tuan-tuan tengok dalam satu kisah perang, ni nak cerita orang yang berpegang dengan sifat akidah sifat 20 ni. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu orang jeneral daripada Britain pada perang dunia yang kedua, bernama Winston Churchill nama dia. Dia duk fikir macam mana nak mengalahkan Empire Turki. Kan Empire Turki ini terkenal dengan pengajian sifat 20. Macam mana nak mengalahkan Empire Ottomaniyah ni? Dia panggil 10 orang jeneral dia. Dia dapat jawapan, maka dia panggil jeneral-jeneral yang lain. Tanya macam mana nak mengalahkan. Dan ternyata perkara ini sedang diguna pakai oleh orang-orang kafir terhadap orang Islam. Macam mana kita nak mengalahkan orang Islam? Macam mana kita nak meruntuhkan kerajaan Turki? Tuan-tuan yang dikasihi Allah, maka jeneral dia bagi banyak jawapan. Tak boleh kita kalah, tak boleh kita kalah. Maka jeneral kata, mai hampa 10 orang ni, mai pergi dekat satu kolam yang besar. Besarlah kolam ni, lebih besar daripada masjid ni. Lah ni hang turun, hang tangkap ikan satu persatu. Hang tangkap ikan satu persatu, biar dapat satu persatu, biar kosong kolam ni, tinggal air sahaja, tanpa ada peralatan, tanpa ada, cuma guna tangan. Jendel-jendel turun lah tuan-tuan, kolam dalam-dalam. Ada hak dapat, tapi berapa orang je dapat, tak semua dapat. Mereka mengalah, lama dah ni bos, Panglima, kami dah lama duduk cari ikan dalam ni, tak dapat ni kan. Maka kata jeneral, ini hal keadaan umat Islam seperti ini. Kita tidak dapat mengalahkan mereka, sama seperti kita tidak dapat menangkap ikan ketika mana ikan berada di dalam air. Kita tak dapat mengalahkan orang Islam ketika mereka berada di landasan agama mereka. Kita tak dapat mengalahkan ikan, kita tak dapat ambil ikan kerana ikan berada di dalam air. Maka caranya bagaimana? Keluarkan air. Tak apa makan masa lama pun, yang penting nak mendapat ikan. Maka pok-pok dia masuk, timbul ayak keluar, buat apa? Lah kali kering, makan masa 2-3 hari. Tuan-tuan, apabila kering, tangkap ikan. Senang tak? Cukup senang. Maknanya nak menang dalam peperangan menentang orang Islam adalah, perumpamaannya adalah jangan terus perang, keluarkan airnya, biar kering. Apa maksudnya? Jauhkan umat Islam daripada akidah dia, jauhkan umat Islam daripada akidah dia, jauhkan mereka daripada mencintai nabinya,
Jauhkan mereka daripada solat berjemaah. Jauhkan mereka daripada solat subuh. Jauhkan mereka daripada menghadiri majlis-majlis ilmu. Jauhkan mereka daripada ibadat-ibadat sunat. Biar dia buat yang wajib tu pun buat seorang di rumah. Dan lalaikan mereka dengan hiburan. Maka umat Islam akan jatuh dengan sendirinya. Maka kalau kita lihat di sini, realitinya sudah pun berlaku. Yang mana nak jatuhkan umat Islam? Jauhkan dia daripada akidah. Jauhkan dia daripada cinta kepada Nabi-Nya. Dan kita telah lihat hari ini tuan-tuan, banyak mana umat Islam hari ini telah tertipu dengan perbuatan kita sendiri. Maka pada hari ini tuan-tuan, yang tertipu tu tertipulah. Yang belum tertipu, kita kembali memperkasakan akidah kita. Dan banyak kalau tuan-tuan nak cari kitab tauhid ni banyak. Cuma malam ni saya pilih kitab ni sajalah. Saya duk mengajak kitab lain, tapi saja malam ni saya pilih kitab ni, kitab Hidayatul Mutafakirin ni. Saja-saja nak baca. Saya baca dah kitab ni tempat lain pun, tapi saja nak baca di sini kan. Nak baca kitab Baqarah pun tak apa lagi, sebab kitab tu agak susah sikit kan. Jadi kita baca kitab ni tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu taala, jadi Allah kurniakan kita akal. Baik, maka kita gunakanlah akal ini pada tempat dia. Al-Quran banyak sekali menegur orang yang tidak menggunakan akal. Afala ta'qilun, afala tazakkaru, afala tashkuru. Banyaklah ayat-ayat yang nak menggambarkan patut kita menggunakan akal. Jadi orang yang menggunakan akalnya dengan waras, maknanya dia dikira orang yang berakal. Tapi kalau orang tidak menggunakan akalnya dengan waras, maka orang itu tidak berakal. Akal ni bukan ada pun. Sebab tu dalam pengajian Usuluddin, hukum akal menjadi satu keutamaan. Akal yang kita gunakan ini sekadar untuk menambah keyakinan kita. Orang Islam, kita dah berpegang dengan Al-Quran dan hadis, cantik. Tapi kita kena sedar bahawa di sekeliling kita ada orang yang bukan Islam, yang mungkin akan mempersoalkan kewujudan Tuhan dan sebagainya. Maka didatangkan dalil akal untuk menunjukkan akan logiknya keberadaan alam ini. Contoh, etis selalu mengatakan alam ini terjadi secara Big Bang. Dipanggil Big Bang. Fafataknahuma. Ada kan Allah sebut kan? Kanata fafataknahuma kan? Kan alam ini disebut sebagai tercipta dengan sebab berlakunya Big Bang. Satu letupan besar. Maka terlahirlah bumi, langit dan sebagainya. Allah sebut dalam suratul Anbiya ayat 30. Tuan tengok nanti. Pandangan orang kafir tu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah kata memanglah langit dengan bumi ni satu, tapi kami pecahkan dia. Fafataknahuma, kami Big Bang-kan dia. Baik, sekarang kita mula jawab. Berarti kalau menggunakan akal, adakah benda itu boleh Big Bang dengan sendiri, atau ada yang menjadikan Big Bang? Macam mana benda yang tak ada dia nak Big Bang kan diri dia? Mustahil bagi akal. Benda yang nak Big Bang tu mesti dia kena ada dahulu, baru dia boleh pecah. Tak boleh kita katakan alam ini tiba-tiba meletup dan jadi alam. Macam mana boleh meletup? Awak tak ada. Awak kena ada dahulu, baru awak boleh meletup. Tak, mustahil benda yang tak ada dia boleh cipta diri dia. Jadi pahaman mereka ni salah lah. Maka kita datangkan dari akal, mustahil benda yang tak ada boleh memecahkan diri dia. Dia kena ada dahulu. Maka apabila dia ada, persoalannya siapa yang menjadikan dia? Mustahil sesuatu benda tu boleh ada. Maka setelah dia ada, maka barulah dia diletupkan. Maknanya kalau kita tengok hukum akal ini membawa kita kepada bertambah-tambah keyakinan. Sebab tu orang yang berakal, akal ni maksud dia apa? Bukan otak yang banyak kita salah faham akal ni otak. Otak tu satu organ dalam badan kita. Otak ni kalau dia dah down, maka seluruh badan kita mati. Lalu orang kata jantung terhenti kan, tapi sebenarnya tuan-tuan, otak. Tapi
Sistem pendengar, sistem yang paling last kali meninggalkan kita di alam ini adalah telinga. Kalau doktor cek di otak lah. Apabila otak dah down, maka sistem lain semua down. Tapi ada satu sistem yang masih lagi berlaku, ni telinga. Sebab tu talqin tu disunatkan untuk kita bacakan kepada orang yang hampir mati. Ada berapa second dia masih hidup dan dia masih berkemampuan untuk mendengar. Ini orang panggil sistem telinga kita, tuan-tuan. Baik, kita patah balik pada pengajian kita. Jadi otak kita ni dia bersambung dengan panca indera. Tahu tak? Dia sambung dengan mata, dia sambung dengan tangan, dia sambung dengan kaki, dia sambung, dan dia boleh tafsirkan. Jadi kalau tindakan dia betul, maka kita panggil dia waras. Contoh, kita buat majlis gotong royong kat masjid untuk cuci kubur, contoh. Satu orang tu datang, dia pakai baju kebaya, kasut tumit tinggi, tak pakai tudung. Kita kata dia apa? Kita kata dia ni tak ada otak ni, main buat apa sini? Tak nampak tak? Maknanya dia tidak menggunakan otak dia dengan betul. Dia tidak menggunakan akal dia dengan betul. Maksudnya apa? Maksudnya akal kita ni kena berfungsi dengan keadaan yang betul. Contoh, ada gelas dengan cedok ayak kan? Cedok ayak dekat timur, dekat kolah tu. Apa fungsi air tu? Apa fungsi gelas? Fungsi gelas minum. Fungsi cedok tu untuk kita buat mandi. Jadi kalau orang gunakan fungsi tu dengan betul, maka akal dia kira dipanggil akal yang waras. Tapi kalau tuan-tuan tiba tengok gelas dia buat mandi, cedok dia pergi minum, tu nak kata apa? Tu nak kata apa? Nak kata gila ke tidak waras? Tuan-tuan nampak tak? Jadi akal tu yang maknanya kalau nak berfikir tentang Tuhan, akal kita kena betul. Tetapi akal kita tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Baik cerita sifat wujudun sampai sifat kaunuhu mutakalliman, tak terlepas daripada Al-Quran. Bahkan dalam bab-bab mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihah sekalipun, dia tidak lepas daripada Al-Quranul Karim. Maknanya ayat mutasyabihah kita guna akal, kita tengok kepada ayat muhkamah. Begitu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah, jadi orang yang tidak berakal tadi, dia tidak akan mampu untuk memikirkan Tuhan. Dia tidak akan mampu. Kalau kita tengok di Pulau Pinang dalam 2-3 hari lepas kan, yang menikah jantan dengan jantan tu kan, tuan-tuan tak tahu dia berlaku dekat balik pulau kan. Dia ni ada unsur-unsur politik lah, ikut dia lah. Tapi nak cerita jantan dengan jantan menikah, orang ni agak-agak berakal ke tidak? Akal ke tidak? Diraikan dalam majlis resepsi lagi. Ada orang datang makan kenduri. Agak-agak orang yang menikah ni ada akal tak ada akal? Hak ni bukan tak ada akal ni, otak pun tak ada sekali ni. Betul tak? Mana boleh menikah jantan dengan jantan? Tuan-tuan nampak tak jadi penggunaan akal. Jadi nak ceritanya, apabila kita mengaji usuluddin, kita akan bertemu dengan hukum akal. Hukum akal ni sekadar nak menambahkan keyakinan kita. Sebab hukum akal ni kita tengok dengan mata, dipanggil syahadatul ain, tengok dengan mata. Kemudian sesuai tak dengan realiti, dengan wakil? Sesuai tak dengan realiti? Contoh, ada dua Tuhan. Apa akan berlaku kalau sekiranya dua Tuhan itu berpakat? Maka alam ini sebenarnya siapa yang buat? A ke B? Dia tengok, dia main dia punya, kita punya akal kita. Kalau ada dua Tuhan yang bekerja sama pada mengadakan alam ini, tak, alam ini siapakah sebenarnya yang buat? Alam ini siapa sebenarnya yang atur? Perjalanan mataharinya, perjalanan buminya, hujannya, turunnya, matinya, hidupnya, siapa yang atur? Tak usahlah kita bicara tentang siapa yang buat, kita bicara siapa yang mentadbirnya. Kalau ada dua pentadbir dalam satu benda, nescaya benda tu jadi terkabul. Contoh, atas masjid ni ada dua pengusi, terkabul tuan-tuan. Kan? Satu orang nak jemput ustaz, satu orang tak mau jemput ustaz. Agak-agak ustaz tu boleh main tak? Tak boleh main. Dia nak main, kawan tu tak bagi. Dia nak main, kawan tu tak, dia tak mau main, kawan tu suruh. Dia jadi keliru lah. Kali dia tak tahu pergi mana, naik atas jambatan Pulau Pinang, terjun, mati. Pasal apa dah dia jadi pening, tak tahu nak pergi mana. Tak? Nampak tak? Jadi akal kata tak boleh, mesti ditakbir oleh satu Tuhan.
Maka tengoklah realiti alam ini, bandingkan dengan alam ini. Kalau kita tengok alam ini, adakah dia ditakbir oleh satu Tuhan, oleh dua Tuhan? Maka jawapan akal kita, akal mengatakan ditakbir oleh satu Tuhan. Itu kalau kerja sama. Kalau hak tak kerja sama, hak ni nak buat, hak ni tak mau buat, luluh kedua-dua. Tak mau buat pun luluh, nak buat pun luluh. Agak-agak ada tak? A lulus nak buat alam, B lulus juga tapi lulus tak mak buat alam. Alam ni satu sahaja. Menurut tuan-tuan, alam ni ada ke tak ada? A kata aku nak buat, lulus aku buat. B kata aku tak mau buat, lulus aku tak mau buat. Agak-agak alam ada tak ada? Ni Tuhan gaduh ni. Tak ada lah alam ni. Tapi realitinya kita tengok, alam ada. Bermakna alam ini dicipta oleh satu-satu Tuhan. Maka inilah yang kita namakan penggunaan kaedah akal. Jadi tuan-tuan akan temui dalam kitab tauhid ini dipanggil penggunaan hukum akal. Yang nanti kita akan lihat di sana ada yang disebut dengan istilah wujubun, istihalah dan jawaz. Adapun sifat-sifatnya wajibun. Adapun perkara mustahil, sifat mustahil dipanggil mustahilun. Dan yang ketiga jaizun. Itu nanti kita sampai masanya kita akan cerita, no? Baik tuan-tuan. Jadi pada malam hari ini kita sekadar mukadimah, kita mungkin tak bacalah kitab ni lah. Tapi sedikit kita bagi mukadimah sikit tuan-tuan. Siapakah penulis kitab yang mulia ini? Namanya Abu Abdullah Husin bin Muhammad Nasir bin Muhammad Tayyib bin Mas'ud bin Qadi Abu Su'ad bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Jadi Abdullah Al-Banjari itu tuan-tuan kenal tak siapa? Arsyad bin Abdullah Al-Banjari itu kenal tak? Itu pengarang kitab Sabilal Muhtadin, kitab tebal tu. Kitab tebal tu kan, Sabilal Muhtadin. Tu. Dia adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Maknanya moyang dia, tok wan dia adalah golongan para ulama. Dan beliau berasal daripada Kalimantan, Banjaran, Kalimantan, Matrapura kan, Banjarmasin kan, Kalimantan. Cerita dia macam mana dia boleh berada di tanah Melayu ni ya. Dia dulu Khalifah Uthmaniyah ni kan, sebenarnya kekuasaan Uthmaniyah ni sampai ke tanah Melayu. Tuan-tuan tengok tradisi tentera Uthmaniyah kan pakai tarbus. Tahu tarbus? Tahu tak tarbus yang kopiah panjang kan? Kan ada di tanah Melayu kan tarbus. Maknanya orang kita pun pergi, orang Melaka pun pergi, orang Kedah tu. Kedah ni, kerajaan Kedah ni sebuah kerajaan yang besar. Dan bernaung di bawah kerajaan Uthmaniyah. Sebab tu masa perang dengan Siam, ni ada khianat daripada British. British kata nak sokong. Siam memang kalah dah. Tapi sebab kepentingan laut, jadi British bantu Siam. Yang tu yang umat Islam dekat orang Melayu kita kalah di Kedah tu. Tapi taklah kalah juga tuan-tuan tak. Cuma apabila kita tengok, apabila pengarahan datang daripada kerajaan Uthmaniyah, seluruh bangsa-bangsa yang berada di Nusantara ni, daripada Aceh, Makassar, Bugis, daripada Melaka, datang membantu kerajaan Kedah untuk menentang Kedah tua lah, untuk menentang kerajaan Siam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita dia Qadi Abu Su'ad anak kepada Syekh Muhammad Arsyad ni, dia ulama besar, dia qadi besar kan. Dia pergi ke Mekah buat haji. Jadi dulu dia tak ada pasport macam kita lah kan. Dulu senang je masuk. Dulu kita lah ni tak boleh masuk, kena pakai pasport. Tak ada pasport lokal jawapan dia kan. Dia singgah di Kedah saat. Jadi raja ni dia dengar ulama besar mai. Tengok orang dulu raikan ulama tu. Raja ni dia dengar ulama besar mai. Dia panggil, dia rayu, dia kata, boleh dah hang duk tinggal kat sini. Ni moyang kepada Tuan Husin ni. Kita panggil Tuan Husin nama sebenarnya Abdullah Husin. Tapi sebab dia lebih dikenali dengan Tuan Husin Kedah. Tuan tu pasal apa? Tuan tu nisbah pada kemuliaan orang Kedah ni dengan orang Pulau Pinang.
Kalau kita nak mulia orang, kita panggil dia tuan. Jangan ingat askar je kena panggil tuan, kita panggil tuan. Jadi tuan apa khabar? Jadi kita letak dia dalam makam yang mulia lah tuan-tuan. Jadi apabila dirayu oleh raja, lah kali dia pun duduklah kemudian menikah dengan orang sana. Maka lahirlah anak dia nama Syekh Mas'ud Al-Mas'udi yang kemudian disandarkan kepada Tuan Husain. Anak dia, kemudian anak dia pula nama dia, anak kepada Mas'ud pula nama dia Muhammad Tayyib kan. Muhammad Tayyib, kemudian anak pula nama Muhammad Nasir, dan kemudian anak tu baru Tuan Husain. Baik, Tuan Husain ni tuan-tuan, dia belajar agama daripada ayah dia lah, Muhammad Nasir tu. Dia ni golongan ulama kan. Jadi habis dia mengaji, ayah dia suruh mengaji di Patani. Ayah dia kata pergi mengaji dekat Syekh Wan Mustafar, Tok Wan kepada Paldai, pengarang kitab Baqaratul Amani kan. Pergi mengaji di Pondok Bedang Daya, dia panggil Pondok Bedang Daya. Jadi Wan Mustafar tu orang panggil Tok Lailatul Qadar. Tok Lailatul Qadar. Pasal apa Tok Lailatul Qadar? Sebab sepanjang hidup dia tak pernah miss Lailatul Qadar. Itu orang panggil Tok Lailatul Mustafa tadi tuan-tuan ada. Dan dia berkawan dengan anak kepada Tok Lailatul Qadar tadi, Syekh Ismail. Abdul Qadir, Ismail bin Abdul Qadir, Ismail bin Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa. Anak kepada Wan Mustafa tadi nama dia Wan Abdul Qadir. Ayah kepada Tok Guru Padang kan. Berkawan dua tu tuan-tuan. Maknanya dia berkawan dengan para ulama, mengaji dengan ayah, berkawan dengan anak. Habis dia mengaji balik ke tanah Melayu, balik tanah Melayu, buka pondok mengajar. Kemudian tak dapat tidak, dia pergi celuk diri dia di Mekah tuan-tuan. Mengaji di Mekah lebih kurang dalam 4 tahun. Lepas tu balik buka pondok. Dia antara pondok yang tersohor bagi dia ada seperti pondok di Bohor. Hingga orang gelar dia Tuan Husain Bohor. Kemudian ada orang minta lagi buka pondok, dia buka di Bagan Hulu. Bagan Hulu lah ni orang panggil Pantai Merdeka. Tuan-tuan dulu dia panggil Bagan Hulu, sekarang orang panggil Pantai Merdeka. Kemudian buka lagi pondok di Padang Lumat di sebelah Yan sana. Kemudian buka lagi satu pondok tuan-tuan di sini di Khairiyah ni. Ni Khairiyah ni tuan-tuan . Khairiyah. Betul tak? Khairiyah. Tak. Pokok senang di Khairiyah ni. Itu orang panggil pondok Tuan Guru Husain Nasir tuan-tuan dah. Itu dia punya pondok dah. Banyak dia pondok-pondok, dan itulah pondok yang terakhir dia buka. Dan apabila sampai masa ajal dia, raja kerabat Kedah pada waktu nama Tengku Abdullah jemput dia balik ke Titi Gajah supaya dia meninggal di sana. Dia duduk di sana. Anak dia pun balik. Anak dia nama dia Tuan Guru Wan Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Kalau tuan-tuan tengok senarai mufti tu ada Wan Ahmad kan. Datuk Ahmad tu adalah Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Jadi anak dia ni pun bawa lah atas permintaan raja, bawa balik ke Kedah dan meninggal di Titi Gajah. Itulah umur dia tuan-tuan. Hidup kehidupan satu orang ulama besar yang banyak kitab-kitab, di antaranya Hidayatus Subyan, antaranya kitab kita baca ni lah. Itu di antara sedikit biografi daripada kehidupan Tuan Guru Husain Nasir, yang dia panggil Tuan Guru Husain Nasir atau Tuan Guru Husain Kedah tuan-tuan lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita pergi mana-mana pun mengaji Musluddin ni sama aja, cuma bahasa je lah kan. Cuma bahasa yang segera faham. Tapi kalau kita mengaji dalam Baqarah, bahasa dia adalah terjemahan daripada bahasa Arab. Jadi siapa-siapa mengaji Baqarah, sebab Tuan Haji Saleh pun kata siapa-siapa baca kitab Baqarah dia boleh baca kitab-kitab tauhid yang lain. Tapi kena faham betul-betul lah. Jadi tapi malam ni saya tak ambil lah kitab tu, saya nak bawa kitab ni saja, saya nak bawa kitab ni lah. Cuma nanti ada istilah-istilah yang akan saya masukkan daripada kitab Baqarah untuk lebih bagi faham. Contohnya dalam kitab ini nanti sifat qudrat disebut dengan berkuasa. Berkuasa itu masdar. Dia dalam bahasa Arab ni kalimah ni dia ada 3 tau. Kalau orang putih dia panggil nouns verb. Tu saya reti ya. Hal lain saya tak reti lah. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil ismi, kata nama. Kemudian masdar atau kata kerja.
Yang ketiga dipanggil ma hasala bi masdari. Contoh begini. Penyapu menyapu sampah. Penyapu tu dipanggil kata nama, ismun, isim lah. Menyapu, fa'lun, ataupun hal keadaan menyapu dipanggil masdar, benda tak ada. Yang ketiga, apa yang terhasil daripada masdar, sampah lah. Penyapu menyapu sampah. Baik. Kalau kita tengok perkataan menyapu ini, ada ke tak ada? Tak ada. Betul tak? Hang sedang buat apa tu? Sedang menyapu sampah. Mana menyapu? Dia pun tunjuk ni lah menyapu mana? Tunjuk kena di lantai. Tunjuk kena di tangan. Tunjuk kena di sampah. Jadi menyapu tu dipanggil hal. Benda tak ada. Benda hanya sekadar dalam otak kita. Tapi kalau penyapu, ada ke tak ada? Mana penyapu? Tu lah. Barang itu. Itu orang panggil penyapu. Apabila kita menterjemahkan qudrat dengan mana berkuasa, dia jadi macam menyapu. Dia tak ada. Dia jadi macam menyapu, tak ada. Sedangkan qudrat, sifat jenis ada. Sifat tu kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita boleh tengok dalam syurga besok. Apabila Allah buka hijab, maka kita nampak Allah Ta'ala. Bukan nampak dengan mata, no? Nabi Musa dengar kalam Allah qadim. Kalam Allah, kalam yang tidak berbunyi, tidak berhuruf dan bersuara. Tapi macam mana Nabi Musa boleh dengar? Itu orang panggil Allah buka hijab. Sehingga Nabi Musa faham. Sehingga Nabi Musa faham. Berarti Nabi Musa mendengar dengan seluruh jasad dia. Bukan dengan telinga. Ada orang ada telinga tapi dia tak dengar tau. Ada telinga ada, tak dengar. Rupanya dia pekak. Jadi mendengar bukan dengan telinga, no? Tetapi kita mendengar sebab Allah bagi satu sifat dipanggil ma'ani aridi, maknan aridi. Kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar itulah yang ada pada orang dan juga tidak ada pada orang lain, no? Jadi Allah bagi kemampuan melihat kepada kita dalam syurga besok. Jadi maka kita boleh lihat Allah Ta'ala. Di dunia Allah tak bagi kemampuan tu. Macam Nabi Musa kata, aku nak tengok kau ya Tuhan. Lantarani. Allah kata kamu tak ada kemampuan melihat aku. Allah tak bagi lagi kemampuan itu melihat kepada Nabi Musa AS. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sifat ma'ani ni sifat ada. Kalau kita terjemahkan qudrat dengan makna berkuasa, dia jadi macam menyapu tadilah. Nampak tak? Dia jadi macam menyapu tadi. Jadi kalau menyapu tadi, dia tak ada. Jadi macam mana nak menunjukkan barang yang ada pada zat? Maka ditambah dengan penyapu. Maka macam mana nak tunjuk sifat ni ada di zat dengan makna tidak menumpang? Maka ditambah itu dengan makna perkuasa. Lain tak perkuasa dengan berkuasa? Lain. Perkuasa menunjukkan ada, berkuasa menunjukkan tidak ada. Dan satu lagi tuan-tuan, dalam kitab tu juga, nanti kita akan masukkan pemikiran Tuan Guru pada Ain dalam kitab ni. Dia tak salah tuan-tuan, dia tak salah. Cuma lebih jelas lagi. Contoh apabila timbul dua perkataan erti dengan makna. Erti ni sebenarnya sekadar tukar bahasa, tuan-tuan nak. Sekadar tukar bahasa. Contohnya la ilaha illallah. Apa artinya? Artinya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu arti. Dia panggil tukar bahasa. Tetapi yang kita hendak daripadanya adalah makna. Apa makna la ilaha illallah? Kalau kita duk sebut tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, itu orang panggil erti. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah Allah sahaja Tuhan. Nampak tak perbezaan? Perbezaan kalau kita menggunakan istilah erti dan juga makna. Apa makna Allah? Apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah, Allah sahaja Tuhan. Hanya ada satu zat, hanya ada satu sifat, hanya ada satu perbuatan, dan dialah yang wajib ada. Maka dialah yang kita namakan Tuhan. Maka di sana akan terdapat dua benda, dipanggil istighna dan juga iftiqar. Maka istighna dan iftiqar inilah yang menunjukkan terkaya. Lazim terkaya, maka iftiqar. Apa maksud dia? Lazim terkaya, yang lain hendak pada dia.
lazim tak hendak pada yang lain hendak pada dia, maka terkandung dalam la ilaha illallah yang kita kata satu zat, satu sifat, satu Tuhan, satu perbuatan tadi, maka kita terkandung di dalamnya tiga perkara: wujubul wajibah, istihalatun mustahilat, jawazun jaizah. Dia susah sikit lah tuan-tuan, tapi tak apa, susah pun tak apa. Yang faham tu pemberi faham Tuhan, bukan saya. Tapi kerja kita belajar. Biar kita belajar dalam keadaan kita belajar bersungguh-sungguh. Kalau tak faham pun cerita lain. Tetapi kalau ditanya di akhirat besok, kata dah belajar tapi tak faham. Dah belajar, dah makan ubat tapi tak sembuh. Nak buat macam mana? Kan? Makan ubat tapi dah tak sembuh. Nak buat macam mana? Ada orang tak makan ubat tapi sembuh. Ada orang tak belajar tapi faham. Ada tak macam tu? Tak belajar tapi faham, ada tak? Payah juga tu. Sekejap lagi jadi ajaran sesat lah pula kan. Anda tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kerja kita belajar. Ingat, soalan yang pertama akan ditanya dalam kubur bukan sembahyang. Man rabbuka, man rabbuka, man rabbuka, ma pula dah. Man itu untuk lil aqli dah. Kalau ma ghairu aqli. Man rabbuka, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jadi persoalan ini melihat kepada apa yang kita buat atas muka bumi. Ingat, kita akan mati dengan apa yang kita buat atas muka bumi. Ada orang mati dengan cara dia bersenam, sebab pagi-pagi dah berjoging sampai malam kerja berjoging. Lah kali mati dengan berjoging. Ada orang mati sambil cara main game. Mati dah, mati main game. Ada orang mati kena tembak sebab kerja dia main menembak je. Tembak orang lah kali dia pun kena tembak. Dan kalau bayangkan kalau kita mati dalam kita hidup dengan mengamalkan banyak amal soleh, mai sembahyang dengan orang majlis, insya-Allah kita pun akan mati pada tempat yang sama. Insya-Allah kalau Allah izinkan, dan kita akan mati dalam keadaan kita mengaji, insya-Allah dengan Allah. Walaupun kita tak faham, ya, sebab kerja tu dipanggil bekas. Kan kita sebut, saya sebut dah tadi, yang memberi satu bekas hanya ada yang memberi, ada aja yang hanya ada satu perbuatan. Perbuatan itulah yang namanya satu bekas. Siapa dia? Hanya Allah yang menjadikan. Kalau sakit jadi sehat, kalau sehat jadi sakit, kalau tak ada jadi ada. Hanya ada satu perbuatan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi keuntungan kepada kita orang yang belajar ilmu usuluddin ini adalah yang pertama, dia akan dapat satu benda yang dipanggil yakin. Benda yang yakin ni dia tak semua orang dapat, noh. Dia yakin, maka ibadahnya ibadah seorang yang yakin. Maka hilang daripada dia syak, hilang daripada dia zon, hilang daripada dia waham. Tiga-tiga ni akan berlalu begitu saja, noh. Maka datanglah Dajjal, selamat. Maka datanglah fitnah akhir zaman, selamat. Maka datanglah tipu daya syaitan saat dia nak meninggal dunia, pun dia selamat. Kenapa? Kerana akidah dia sudah yakin, dan keyakinan itu mesti muafakat, mesti mutabik dengan kebenaran. Apa kebenaran? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bagi orang yang mengaji ilmu usuluddin, dia akan dapat dengan dalil. Maka kita tidak disebut taklid buta, tidak dikata ikut buta tuli dah. Percaya Allah ada, percaya. Mana buktinya? Tak tahu tu. Guru aku kata macam tu, aku kata. Ada dalil? Tak ada. Beriman pada Allah, beriman. Kena orang Allah duit 1 juta, tukar agama jadi. Buat tuan-tuan. Kita nak jaga tu lah. Jadi apabila kita sudah ada dalil, kita tengok dalilnya, dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian dalil akal. Al-Quran tu dia panggil dalil nakli. Kemudian ada dalil akal. Maka kekuatan kita adalah kekuatan orang disebut sebagai jazam. Tapi kalau nak makrifat, hakikat makrifat lain lagi. Hak tu dia bukan mengaji sifat 20. Hak tu dia kena mujahadah. Dia kena mujahadah. Hak tu dia di luar pengajian sifat. Sifat 20 menghalang kita, terhijab kita daripada berada pada level hakikat. Tuan-tuan mengaji banyak mana pun, dia akan menghalang kita berada pada level hakikat. Jadi macam mana nak dapat level hakikat, nak dapat rahsia-rahsia alam supaya Allah terbuka segala rahsia alam ni? Hak tu kena mujahadah lah. Kena cari guru tasawuf, duduk dalam tasawuf,
kemudian bermujahadah insya-Allah. Nanti istilah dia panggil kasyaf, nanti terbuka segala rahsia alam. Barulah kita akan dapat rasa seronoknya beribadah kepada Allah. Tapi saya nak cerita malam ni nya, kita lepas dulu fardu ain. Lepas dulu mengaji fardu ain noh. Kita lepas dulu mengaji sifat 20 dengan kaedah fardu ain. Supaya tambah jazam. Jazam apa maksud dia? Yakin, tidak syak, tidak waham dan juga tidak zon. Maka keyakinan kita itu bersumber kepada muafakat, bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Dan keyakinan kita berserta dengan dalil. Orang panggil lepas fardu ain. Jadi kita mengaji usul ini 3 je. Kenal sifat wajib, tahu sifat mustahil dan ada dalil. Cukup 3 ni tuan-tuan, lepas dah. Settle dah masalah kita tuan-tuan yang dikasihi Allah nah. Jadi kita baca sikit muka surat 1. Kita sebelum kita tutup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang pemurah dan pengasih. Bi itu dipanggil bi isti'anah ataupun bi istighasah, minta tolong lah. Minta tolong dengan siapa? Kita minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Tuhan yang pemurah dengan makna mengasihi seluruh hamba-Nya. Ar-Rahim hanya khusus kepada orang yang beriman. Ada orang juga orang kata Ar-Rahman itu Tuhan yang tidak kerekut. Maksudnya Tuhan bagi semua benda. Minta aja dia semua dia bagi. Orang tak sembahyang pun dia bagi, orang kafir pun dia bagi. Itu orang panggil Tuhan tak kerekut. Ar-Rahim, nikmat-nikmat yang halus, nikmat-nikmat yang seni seperti Islam, nikmat iman, nikmat kasih sayang dan sebagainya. Itu kita tak bahas banyak noh. Baik. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi maha mengasihi akan hamba-Nya yang mukmin. Aku mulai kitab ini. Alhamdulillahilladzi tawahhad fi zatihi wa sifatihi al-aliyyati wa tafarrada bi ijadihi al-khalqi wa arsalahu ar-rusuli bil ayatil jaliyah. Bermula segala puji bagi Allah. Bermula segala puji. Puji itu banyak. Tapi kalau tuan-tuan tengok lafaz bahasa Arab tu satu je. Alhamdu. Hamdu tu satu puji. Salah terjemah ke? Kan? Pasal apa? Kan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian, puji-pujian tu banyak. Tapi lafaz tu alhamdu, satu puji. Kan kalau dua puji hamdani. Kan? Pasal apa? Banyak tu terjemah dia segala puji. Tapi kalimah ni atas ni alhamdu satu puji, ni banyak puji. Tuan-tuan, apabila terdapat alif lam, dia panggil alif lam jinsiyah di depan tu, ni alif lam tu kan, hamdu ada alif lam, dipanggil alif lam, maka terhafuzlah yang satu terus menunjukkan yang banyak. Ini kaedah bahasa Arab nah. Maka puji-pujian di sini terbahagi kata ulama kepada 4. Allah puji diri dia, qadim li qadim. Allah kata dialah hak buat lagi ni. Nampak macam sombong, sombong tak apa, tu sifat dia lah. Dia tak apa, dia Tuhan, ikut dia lah kan. Dia nak buat kita pun tak apa, dia tak mau buat kita pun tak apa. Kita kalau cakap macam tu orang kata sombong lah. Sombong bukan cita kita. Kita tak boleh sifat sombong. Pasal apa? Iblis masuk dalam neraka sebab sombong lah. Iblis guru kepada para malaikat. Iblis alim. Iblis lama ibadahnya. Jangan seka kita lama ibadah, hati-hati tuan-tuan. Tapi kenapa iblis berada dalam neraka? Sebab dia sombong. Ketika disuruh sujud, dia kata apa? Ana khairu minhu. Allah, aku dengan manusia ni, aku lebih baik. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada manusia. Maka tu orang panggil sifat sombong. Jadi kalau kita ada sifat sombong, kita macam iblis. Jadi orang sombong tu duduk di mana? Dalam neraka. Tapi layak tak bagi Allah sombong? Layak 100% sebab dia Tuhan. Selama mana dia Khalik, dia berhak bersifat dengan sifat sombong.
Tapi kita selama mana kita makhluk atau makhdur, kita tak berhak bersifat dengan sifat sombong. Maka Allah kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah megahkan zat dia. Dia kata, langit dengan bumi ni aku buat. Tu 6 hari je Allah kata. 6 hari je. Hampa boleh tak? Begitulah lebih kurang ayat 6. Hampa boleh tak? Jadi Allah tunjukkan kepada hamba dia, alam ini dia buat senang-senang je. Memerlukan masa 6 hari, senang sangat dia buat. Tuan-tuan yang dikasihi Allah tak? Itu Allah puji diri dia. Yang kedua, kita puji Allah. Ada tak kita puji Allah? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita puji Allah. Dalam tahiyat yang kita baca tu pun kita puji Allah juga, kan? Tuan-tuan tak? Kita puji Allah, kita berdoa. Jadi doa kita mulai dengan asna' lah. Kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu puji Allah Subhanahu taala nah. Yang ketiga, puji Allah terhadap makhluknya. Allah puji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin ali, innaka ala khuluqin azim. Allah puji Nabi Muhammad SAW, engkau ada akhlak yang mulia. Ada. Allah puji Nabi Ayub alaihissalam. Allah puji Nabi, banyaklah cerita-cerita Allah puji. Allah puji orang-orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei orang-orang yang beriman, orang yang jiwa-jiwa tenang, Allah puji, tuan-tuan. Dan yang terakhir adalah puji puji qadim li qadim, puji makhluk bagi Allah, puji Allah bagi makhluk, dan yang terakhir puji makhluk terhadap makhluk. Boleh tak kita puji makhluk dengan makhluk? Boleh, tak ada masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat-nikmat yang Allah beri ni kita pujilah. Tapi dalam kita memuji tu, sikit dalam hati kita sandar bahawa pemberi nikmat apa yang kita puji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak kita mengaku majlis ni akulah yang usahakan? Boleh, tak ada masalah. Mana dalilnya? Lakum ma kasabtum. Bagi kamu apa yang kamu usahakan. Tapi kena ingat aja, takut-takut terlari. Apa larinya? Takut-takut duduk atas kita belakang. Sebab aku habis. Boleh puji, aku yang buat boleh puji, tapi sandarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan kepada Allah taala. Baik, bermula segala puji tertentu. Jadi yang paling berhak dipuji siapa? Allah lah. Bermula segala puji tertentu bagi Allah, al-mustahaqqun lillah, yang benar-benar mustahak, yang paling hak, yang paling patut dipuji adalah Allah Ta'ala. Allah suka dipuji, pujilah. Malam-malam tentang bangun tahajud puji Allah, kan? Pujilah Allah, ya Allah, qala ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya zal jalali wal ikram. Pujilah, puji. Tak erti bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa, tak erti bahasa Arab, guna bahasa Melayu. Ya Allah, dikala pemurah, penyayang, pemberi, Engkaulah yang wahid, Engkaulah yang muqsitu, Engkaulah yang wahab. Kau sebut-sebut tu, ya Allah. Ujung sekali, mintalah. Minta, ya Allah, murahkanlah rezekiku, ya Allah. Kalau ada lagi di langit, turunlah Allah. Kalau ada di bumi, buat mainlah, ya Allah. Kalau susah sangat, mudahlah, ya Allah. Kalau jauh sangat, dekatlah, ya Allah. Allah suka kita minta dengan dia. Kalau kita tak minta, kita sombong. Ini bukan makhluk. Kalau minta serabu, mai pula dah minta duit. Tak macam cerita apa? Cerita Alibaba punya lapuk tak? Bini apa? Bini tak ingat nama apa. Bini tu Aziz tu mai lalu jumpa dengan si Sudin, minta apa? Minta sumbangan beras tak? Serabut ke betul tak? Serabut tuan-tuan. Mai pula dah, mari dah bagi, hari ni bagi. Tapi dengan Allah tak. Dengan Allah mintalah. Allah suka memberi. Sebab tu dinamakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, suka memberi. Bagi orang yang tidak meminta, dia sombong. Pernah kisah Nabi Musa minta hujan. Tak ingat tak satu kisah Nabi Musa minta hujan. Nabi Musa minta, tak turun-turun hujan. Kenapa? Allah beritahu, di dalam jemaah kamu tu ada seorang yang sombong. Dia tidak pernah meminta. Tuan-tuan, dia sombong. Dia orang yang sombong ni, kalau tak minta dengan Tuhan, dia rugi. Ini masa kita meminta, bukan di akhirat. Akhirat tak boleh minta dah. Ini masa kita meminta. Dalam barzah pun tak boleh minta dah. Ini masa kita meminta. Dan Imam Syafi'i tidak mahu memandikan
Allahumma salli nama Abu Nawas kan, Imam Syafi'i tak mau mandikan Abu Nawas dan tidak mau mensolati jenazahnya. Tuan-tuan tak, kan Abu Nawas ni dikenal dengan agak sikit dia punya apa, akhlak tu tak berapa cantik sikit kan, tuan-tuan tak. Maka di saat hampir nak memandikan, orang terjumpa satu surat dia tulis. Yang saya ingat lah, di antara kalimah dia kata, wahai Tuhan, dia kata, kalaulah permintaan ini hanyalah layak kepada orang yang baik-baik, kalau hanya meminta keampunanmu, meminta apa saja itu hanya layak kepada orang yang baik-baik, maka di manakah tempat kami pendosa untuk kami memohon? Maksudnya tuan-tuan faham tak? Kalaulah permohonan itu engkau itu hanyalah kepada orang yang baik-baik sahaja kan, jadi kami orang dosa ni di mana lagi kami nak minta? Nampak perkataan yang ditulis tak? Dia apabila Imam Syafi'i baca je surat itu, terus dia sembahyangkan jenazah Abu Nawas. Tuan-tuan, ini di antara cerita-cerita yang kita dengar dalam sejarah-sejarah no. Baik tuan-tuan, sikit kita habis nah. Tuhan yang keesaannya wahdahniyah, ia pada zatnya. Zat Allah tidak berbilang-bilang. Nanti kita akan bincang nafikan muttasil pada zat dan nafikan munfasil pada zat. Dan pada segala sifatnya, nafikan muttasil pada sifat dan nafikan munfasil pada sifat. Dan maha suci ia dan ketunggalannya, yakni tidak berbilang-bilang Allah. Ia dengan mengadakannya Allah akan makhluk sekaliannya, nafikan munfasil pada perbuatan. Dan dengan menyuruhnya akan beberapa rasul dan melantik akan nabi. Jadi kerja nabi itu apa? Menyampaikan perkara wajib, ma'murun bih, mencegah perkara yang tidak boleh dibuat, man'u bih, dan wa mubahun, dan yang membiarkan, mendiamkan diri. Jadi kerja nabi ada 3 no. Menyuruh, mencegah, diam. Itu kerja nabi. Dengan beberapa tanda yang nyata ia, wallahu a'lam. Jadi gitu mukaddimah no. Insya-Allah nanti bulan depan kita ulang balik pendahuluan tadi sampai muka surat sebelumnya. Jadi setakat itulah dulu yang dapat dikongsikan pada malam hari ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dari saya, hakikat keseluruhan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.